Assalamualaikum, nama saya Nur Fazana binti Fakhur Anwar, nombor matrik 277150. Pada hari ini, saya akan membincangkan satu subtopik yang ada dalam bab 7 Penubuhan Malaysia, iaitu Suruhanjaya Kobot. Suruhanjaya Penyiasatan Borneo Utara atau Suruhanjaya Kobot telah ditubuhkan melalui rundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Kerajaan British pada bulan November 1961 dan secara rasminya dilantik pada 16 Januari 1962. Suruhanjaya ini dipanggil Suruhanjaya Kobot bersempena nama ketuanya iaitu Lord Kobot, seorang bekas Gubernur Bank England. Ahli-ahli Suruhanjaya Kobot terdiri daripada Lord Kobot, Anthony Abel, David Watterson, Datuk Wong Po Ni dan Tan Sri Muhammad Ghazali Syafi'i. Suruhanjaya ini bersetuju bahawa dengan memasukkan Borneo Utara dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia dapat memberi faedah yang banyak kepada rakyat. Matlamat Suruhanjaya ini adalah untuk menyiasat fikiran rakyat Borneo Utara dan Sarawak tentang penyatuan dengan Kerajaan Persekutuan. Suruhanjaya ini juga telah membuat syur-syur setelah menimbangkan fikiran itu. Selama 2 bulan, Suruhanjaya ini beroperasi dan dalam tempoh tersebut 50 tempat perjumpaan, 20 di Sarawak manakala 15 di Sabah serta menemui lebih daripada 4,000 orang yang mewakili kira-kira 690 buah kumpulan. Suruhanjaya Kobot ini juga mempelawa dan menerima surat atau memorandum daripada orang ramai untuk menyuarakan pandangan mereka. Sebanyak 2,000 pucuk surat telah diterima, di antaranya 600 dari Sabah dan selebihnya dari Sarawak. Ia adalah pandangan daripada lembaga-lembaga bandaran, ketua-ketua kaum, majlis daerah, parti-parti politik, persatuan-persatuan, dewan-dewan perdagangan, pemimpin-pemimpin agama maupun orang keseorangan. Suruhanjaya Kobot menamatkan siasatan pada 18 April 1962 dan telah mengemukakan laporan Suruhanjaya ini kepada Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan Kerajaan British. Menurut laporan tersebut, lebih 80% daripada penduduk Sabah menyokong dan 20% menolak cadangan tersebut. Bentuk sokongan masyarakat Sabah dan Sarawak terbahagi kepada 3 golongan, iaitu 1/3 daripada 2 buah negeri ini menyokong penuh gabungan tanpa syarat, 1/3 lagi turut menyokong tetapi dengan syarat dan jaminan tertentu, 1/3 lagi separuhnya mahukan kemerdekaan dahulu sebelum bergabung dan separuhnya yang menentang kerana mahu kekal dalam pemerintahan British. Selepas Suruhanjaya Kobot membuat laporan yang agak memuaskan, tugas untuk merangka syarat-syarat persekutuan secara terperinci telah dilakukan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipanggil Jawatan Kuasa Antara Kerajaan yang diketuai oleh Lord Lansdowne yang bertindak sebagai pengerusi, Tun Abdul Razak Hussein sebagai timbalan pengerusi, wakil-wakil negeri Sarawak, Sabah dan Singapura. Jawatan kuasa ini telah membentuk satu perlembagaan khususnya yang melibatkan permintaan Sabah dan Sarawak berdasarkan memorandum yang diterima daripada parti-parti politik di Sabah dan Sarawak. Isi kandungan perlembagaan tersebut ialah agama Islam dijadikan agama rasmi bagi seluruh Persekutuan Tanah Melayu kecuali Sabah dan Sarawak. Bahasa Melayu telah dijadikan bahasa rasmi, tetapi
terdapat kelonggaran kepada Sabah dan Sarawak, iaitu bahasa Inggeris boleh digunakan secara rasmi dalam tempoh 10 tahun selepas kemasukan persekutuan. Kuasa kawalan imigresen dibahagikan kepada kerajaan negeri masing-masing untuk memberikan keyakinan kepada kerajaan masing-masing bahawa tujuan Tanah Melayu bergabung bukanlah untuk menjajah. Sistem pendidikan tidak berubah sehinggalah Majlis Negeri membuat pindaan. Sabah diberikan 24 perwakilan parlimen, manakala Sarawak 16 dan Singapura 15 buah kerusi. Kesimpulannya, dalam membentuk sebuah negara yang merupakan satu perkara yang amat sukar kerana memerlukan banyak pengorbanan dari segi tenaga, wang ringgit dan masa. Banyak perkara telah dilakukan seperti membuat perundingan dan mengadakan sesi dialog bagi memberi kefahaman tentang sesuatu cadangan seperti yang pernah dilakukan oleh semua pemimpin-pemimpin dari negeri-negeri yang diajak untuk turut sama bergabung membentuk negara Malaysia. Rancangan yang pada mulanya dibuat oleh pihak British ini sebenarnya telah memberi peluang kepada pemimpin-pemimpin sama ada Sabah, Sarawak, Tanah Melayu maupun Singapura dapat mengeratkan lagi hubungan antara mereka. Bagi negeri Sabah pula, pengorbanan seperti menimbangkan cadangan pembentukan Malaysia merupakan suatu perkara baik yang dapat membantu perkembangan dan pembangunan negeri Sabah sama ada dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Pembentukan Malaysia telah memberi peluang kepada Sabah bagi menguruskan hal-hal berkenaan imigresen yang diletakkan di bawah urusan kerajaan negeri. Oleh itu, perlu difahami bahawa bagi melaksanakan suatu rancangan yang besar memerlukan pengorbanan yang besar dan memerlukan usaha yang berterusan agar apa yang telah dirancangkan tidak menjadi sia-sia. Dalam pembentukan Malaysia sendiri, masalah antara kerajaan pusat dan negeri juga sering berlaku seperti yang pernah terjadi antara Singapura dengan kerajaan pusat sehinggalah keputusan diambil bagi menggugurkan Singapura dari Persekutuan Malaysia pada tahun 1956.